Nampak tak? Nampak slide dah? Yang Nampak. dekat. Nampak. Kan? Nampak jelas? View besar dia. Jelas. Right, okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita start lah. So, hari ni seperti yang semua sedia maklum adalah hari untuk saya bagi taklimat lah. Just a briefing session regarding kita punya FYP 2 iaitu DAC 22603. Kalau tiba-tiba saya hilang ke apa ke bagi tahu ataupun suara putus-putus ke bagi tahu tau. Boleh? Boleh. Supaya saya tahulah saya dengan student. Nanti kan saya cakap seorang-seorang. Okay. Alright, so kita dah lepas FYP 1. Okay, FYP 1 dah selesai. FYP 1 DAC 20801. So sekarang semester 2 kita akan continue dengan DAC 22603 which is ni share, saya record kan? Masih record kan? Ya betul. Okay, sebab tadi kan kita keluar kan. Alright, so sekarang semester ni DAC 22603 Civil Engineering Project 2. Okay, so FYP 2 ongoing minggu pertama. Okay, apa beza FYP 1 dengan FYP 2 adalah first kali beza dia, of course dia punya kredit lah. Okay, dia punya kredit which is FYP 1 hanya 1 kredit dan FYP 2 dia represent 3 kredit which is lagi tough, lagi besar nilai dia. Lagi tak boleh main-main lah senang cakap. Kalau dulu kita dapat B, dapat B ke apa-apa yang tak memuaskan, dia tak memberi kesan sangat. Tapi kalau FYP 2 ni kita dapat B pun dia memberi impact kepada kita punya results. Okay? So ini adalah okay. So ini adalah course learning outcome bagi FYP 2. So ada 5 CLO kat sini. Jadi CLO pertama adalah adapt, learn knowledge to produce a project in solving industry-oriented issue or practice of civil engineering project in accordance with specific standard or specification. Okay, CLO 1. CLO 2 pula deliver the work verbally and in writing well convincingly. Maksudnya macam mana kita menyampaikan kita punya kerja dari segi kata-kata dan juga penulisan. Okay. So CLO 3, you need to justification or deliberate in the final report according to the implementation of the manual of the project, diploma project. Okay, CLO 4, explain systematic planning for problem solving project in logbook. Okay, so logbook semester ni dia ada dua markah lah senang cakap. Bukan sekadar tulis report saja, tapi juga dari segi macam not interview, tapi dari segi knowledge skill yang dinilai oleh you punya supervisor. Alright, so CLO 5 adalah combining innovative features in a project that is run for the product marketability. So these all 5 CLO need to be achieved at the end of this semester. Habis FYP 2 lah. Okay. Dan ini semua dinilai dalam kita punya rubric. Okay. So pembahagian FYP 1, FYP 2. So last semester kita dah buat FYP 1. Okay, chapter 1, chapter 2 dan juga chapter 3. Okay, chapter 1, chapter 2 kita boleh cakap 100% complete lah. But then chapter 3 ni saya pilih 80% sebab apa? Sebab 80% lagi 20% adalah apa yang you buat dalam semester ni. Maksudnya baru masuk lab,
baru ada hands on, baru tahu ada technically yang kita tertinggal, ada tak ada tahu certain part yang kita tak masuk lagi, ataupun ada gambar ni sepatutnya kita masuk dalam chapter 3 sebab you dah buat dekat dalam FYP2. Maksudnya dalam FYP2 ni kan you dah pergi lab, nanti akan masuk lab, akan buat uji kaji, akan buat eksperimen, akan pergi site and so on. Okay, so FYP2 akan disambung dengan chapter 4 dan juga chapter 5. Okay, chapter 4 itu apa? Chapter 4 dia pergi kepada results and discussion. Okay, chapter 5 pula dia pergi kepada conclusion and recommendation. Okay, so last sekali kita combine kan chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 dalam sebagai satu complete full report. Okay, dan full report ni kita submit, okay, dan juga daripada hasil kajian kita ni kita produce satu lagi technical paper. Okay, technical paper ni dia ada template dia lah. Okay, template dia saya akan kongsikan dalam author. Okay, saya akan kongsikan dalam author. Dia menggunakan Proceeding Mari. Okay, Mari ni adalah terbitan kita punya ni lah CEDS punya. Alright. So apa benda yang you guys nak kena output? Output dia adalah full report yang mengombinkan chapter 1 sampai chapter 5 dan juga technical paper. Okay, technical paper ni adalah based on full report juga, tapi disimplifikan ataupun dikompreskan dalam bentuk technical paper. Okay, sampai situ clear tak? Dengar tak? Jelas tak? Jelas. Okay, so full report dan juga technical paper yang you guys akan produce. Okay, ini adalah flow dia lah. Maksudnya bukan flow lah, important flow, bukannya important output, mungkin important yang benda yang penting lah. Okay, first sekali technical paper. Okay, technical paper ni kita akan upload dalam sistem OJS. Okay, OJS system yang kemudiannya saya akan ajar, kita akan set lah satu hari untuk kita ajar macam mana you guys nak submit paper ni dalam sistem. Okay, itu ada satu hari dia. Alright, full report. Okay, report chapter 1 sampai chapter 5 yang ikut format lengkap dan juga logbook daripada minggu pertama sehingga minggu ke-14. Okay, kalau tu maksudnya 14 minggu kuliah lah. Okay, then final poster dan juga video presentation. Ini you kena submit untuk dinilai. So last kali, not last lah, second last, okay, sebab kita akan ada satu lagi ni, which is after you guys submit full report, technical paper, poster, video presentation, kita akan lalu satu lagi proses iaitu Q&A session. Okay, sama je macam FYP1. Okay, dan panel tu pun kalau berubah pun sikit je sebab mungkin ada lecturer yang pergi sangkut industri, ada lecturer yang pergi sambung belajar. So mungkin ada perubahan sedikit je lah. Kalau kebanyakan ni kita boleh cakap mungkin panel yang sama lagi. Okay, Q&A session. Dan juga kita akan hujungnya dia ada satu festival iaitu Diploma Civil Festival 2022. Then complete your FYP. Okay. So dari segi rubrik, dari segi assessment for FYP 2, dia masih 60-40, which is 60 datang daripada supervisor and panel that represent 40%. Okay. So ini yang saya maksud tadi tu.
50% daripada logbook yang you tulis, 50% lagi dia daripada detailnya mungkin nanti saya akan share lah dia punya rubrik dari segi knowledge, skill, and so on. Okay, then final report 30%. Okay, untuk panel pula 40% daripada presentation, daripada project innovation ataupun case study 10%, and your technical paper will be 20%. Okay. Right. Then kita tengok sini, kita berada di minggu 1 kuliah, okay, week 1. Okay, so you guys akan ada 6 minggu pertama, kemudian ada mid semester, then second term of semester sampai week 15. 15 ni sebab dia termasuk ni lah, mid sem ni saya kira sekali. Okay, so saya punya pengiraan ini termasuk minggu mid sem. Okay, so final selesai semester, study week, final exam for 2 weeks. Then week 19 kita akan ada Diploma Civil Festival 2022. Right. Ni adalah perancangannya, insyaAllah. Okay. So ni you guys dah pernah selalu tengok kan. So sekarang ni alas kesibukan universiti dari segi aktiviti pelajar dan juga aktiviti pensyarah. Dekat depan ni tak berapa busy, tapi dekat college kedamaian mungkin busy. So maksudnya kena balance lah, kena pandai susun atur macam mana nak menyelesaikan, nak menyiapkan FYP 2. Okay, so ini adalah tarikh-tarikh penting. Okay, so FYP week pertama hari ni saya punya briefing lah, FYP briefing. So next week kita akan ada satu webinar, FYP sharing lah, maksudnya dari segi kontennya akan dikongsikan kemudian, tapi basically lebih kepada sharing chapter 4 dan juga chapter 5. Apa itu chapter 4 mungkin, apa itu chapter 5 dan juga kontennya. Alright. So minggu keempat kita akan ada satu lagi webinar. Okay, iaitu hari Khamis. So webinar semua setiap hari Khamis dan pukul 2. Alright. Yang ini berkaitan dengan penulisan apa nama dia? Technical paper. Okay. So ini chapter 4, chapter 5. Okay, minggu keempat lebih kepada penulisan technical paper. Okay, macam mana kita nak tulis technical paper dan juga mungkin kita akan sentuh berkenaan dengan copyright. Okay, so the third webinar will be week 13. Okay, week 13 iaitu 16 sampai 6. Okay, yang underline ni semua tarikh untuk webinar lah tarikh penting dia. Okay, so ini kita akan buat berkenaan dengan how to submit your technical paper in OJS system. Okay, so saya wajibkanlah untuk pelajar untuk join lah setiap webinar yang kita anjurkan ni, dan insyaAllah certificate akan diberikan lah. Okay, tapi kalau tak join pun macam satu kerugian lah, sebab kita buat sharing session kan, macam mana nak submit, macam mana nak buat technical paper, macam mana nak apa itu chapter 4, chapter 3 and so on. Okay, so so last kali your deadline submission will be week 14. Okay, week 14 and due date dia last 23 hari bulan 6 lah. Okay, so week 14 yang deadline submission ni dia punya full report, dia punya logbook, dia punya technical paper, video, poster, all those things pada minggu ke-14. Okay, so minggu ke-15 kita akan ada Q&A session, dan study week kita tak kacau, final exam kita tak kacau, dan last kali kita akan ada you punya Diploma Civil Festival 2022. Right? Okay, sini ni adalah saya bagi catatan sedikit
So technical paper minggu ke-14, full report minggu ke-14, video presentation minggu ke-14, online Q&A minggu ke-15. Okay, Diploma Civil Festival di Civil Fest 2022 week 19. Week 19. Week 19 ni which is dah habis peksa lah, dah habis exam. Kita akan ambil satu hari, iaitu bukan satu hari lah, maksudnya kita akan pilih lah 24 hari bulan 7 insyaAllah kalau ikut perancangan. Okay, so technical paper syarat dia turn in mesti kurang daripada 30%. Okay. Okay, logbook pula. Full report chapter 1 sampai chapter 5. Logbook mesti ada 14 minggu yang dah disahkan oleh supervisor. Okay, technical paper pun sama, mesti disahkan oleh supervisor. Full report pun sama, mesti disahkan oleh supervisor. Logbook pun mesti disahkan oleh supervisor. Alright. So ada endorse daripada supervisor, barulah panel penilai nak semak. Kalau tak ada kalau tak ada endorse daripada SB, so nanti panel ada right lah, ada hak untuk tak nak menilai dan boleh markah boleh kosong lah. Okay, saya cakap dia punya pro and con lah. Okay, so online Q&A session macam yang FYP tadi lah, kita akan buat dalam Google Meet mengikut panel-panel masing-masing. Okay. So di Civil Fest kita will be week 19. Okay, cadangan 24 bulan 7 insyaAllah. So yang ini you punya projek dinilai oleh panel industri. Okay, so the best of the mungkin tiga terbaik, maksudnya gold, silver, bronze, and maybe best of the best akan dapat hadiah. Right? So maksudnya dah penat buat kan, ada satu festival yang meraihkan semua hasil kerja you guys. Lepas tu dah dinilai pula oleh industri. So yang nanti yang menang tu akan dapat hadiah, insyaAllah. Okay, sampai situ clear tak? Ya. Boleh. Alright, okay. Alhamdulillah. So kita sambung. So ini adalah saya punya timeline. So dah dipendekkan. Okay. Ingatlah minggu pertama apa deadline dengan saya. Okay, FYP2. Akan ada week 1 ada briefing. Okay, week 2 ada sharing session. Week 4 ada sharing session. Okay, lepas raya. Dah kena submit dah lah. Ini yang submit draft ni adalah cadangan daripada penyelaras FYP. Dia adalah ketakluk kepada SB. Okay, so kalau SB cakap sebelum raya kena submit, so you need to fulfill SB punya requirement lah. Alright. So ini adalah saya punya cadangan sahaja. Okay, so after raya sepatutnya dah boleh submit chapter 4 kepada SB. Okay. Bukan chapter 4 ni. Oh ni chapter 4. Alright. Lepas tu mesti ada satu correction. Chapter minggu ke-10 submit chapter 4 dan 5. Saya kira maksudnya dah complete lah you punya report untuk FYP2 chapter 4 dan juga chapter 5. Okay. Kemudian saya punya cadangan untuk technical paper untuk semakan SB adalah pada minggu ke-12. Okay. So minggu ke-13 ada lagi satu sharing session which is how to submit your OJS paper, your technical paper in OJS system. Okay, so kat sini kita akan belajar lah macam mana nak submit you guys punya paper yang dah siap tadi tu untuk dinilai dalam sistem. Okay. Dan minggu ke-14, okay, tadi dah belajar kan cara-cara. Okay, minggu ke-14 adalah minggu submission. Okay, minggu submission which is you need to submit your technical paper in OJS system, full report dalam author, video presentation and poster. Tinggal pula poster kat sana. Okay, video presentation
Poster and video presentation. Okay. Okay. Dan minggu ke-15 kita akan ada Q&A session. Okay. So Q&A session minggu ke-15. Dan minggu 16, 17, 18 study week dan juga final. Dan last sekali selepas final pada minggu ke-19, cadangan tarikh adalah 24 hari bulan 7, hari Ahad. Kita akan ada satu festival iaitu Diploma Civil Festival 2022. Di Civil Fest 2022. So timeline ni biasanya you guys boleh tampal lah kot dekat you punya meja study untuk refer lah. List ini adalah deadline-deadline yang penting untuk FYP 2. Okay. Samalah gitu sama. So tadi tu yang technical paper kita dah submit kan. Technical paper kita dah submit dalam OJS system. Itu kita akan lalu proses. Okay. Dia ada beberapa proses lah. Maksudnya proses itu kemudian sekiranya paper itu dipanggil apa ya, direkomend untuk publish. Okay, so dia akan lalulah beberapa proses. Mungkin proses correction and so on. Okay, selepas proses itu berlaku, insyaAllah the paper of your FYP project will be published. Maksudnya boleh search lah nanti. Okay, Amal punya paper publish. Kira tahun depan dah search tajuk Amal buat tu dah ada dah dekat dalam Google. Okay. So dia ada dua lah biasanya dalam setahun dia akan publish iaitu by January and June. Okay. So by next year kalau paper itu berkualiti, recommended by panel, SB pun kata okay endorse, SB pun benarkan untuk publish. So your FYP will be published online. So adalah something yang you guys tinggalkan dekat semasa you guys buat you punya FYP project diploma. Okay. Kita sampai situ. Okey. Alright. Boleh. Okay. Takut juga tak tanya kan rupanya semua tak ada. Saya cakap seorang-seorang nanti. Okay. Logbook. Okay, logbook previously semester 1 kita pakai soft copy, betul? Okay. Tapi di semester disebabkan buku tu dah siap di print sebelum PKP, so kita kena guna dululah buku tu. So di semester kita akan menggunakan hard copy. Okay. So hard copy logbook ni pelajar boleh dapatkan insyaAllah by mungkin dapat kat saya minggu depan Khamis. So mungkin dekat pelajar mungkin saya boleh bagi hari Ahad kot. Ahad minggu ketiga. Ahad minggu ketiga. Which is 3 hari bulan. Okay. 3 hari bulan cuti kot. Macam itulah minggu ketiga lah mungkin. Sebab minggu depan baru saya dapat. Mungkin hari Khamis. Kalau saya dapat awal saya akan bagi tahu awal lah. Okay. Dan juga harga logbook ini tak silap saya diberitahu RM5 atau RM6. Macam tu. Okay, so logbook untuk semester ini hard copy. Okay. Sama juga setiap minggu ada penceritaan dalam logbook dan juga disahkan oleh SV masing-masing. Okay, yang pembentangan projek sama juga macam FYP 1, tak ada beza pun. Masih menggunakan video dan juga bagi link lah, link presentation, link video presentation tu pada panel. Dan Q&A nanti kita akan melalui menggunakan medium Google Meet macam FYP 1. Right. Okay. Bezanya untuk semester ni you guys tambah technical paper
hantar melalui satu sistem nama dia OJS. Okey, dan juga ada poster. Okey, itu je yang beza dengan FYP1. Okey, FYP1 tak ada technical paper dan juga tak ada poster. Okey, sebab apa kena ada poster? Sebab nanti akan ada penilaian dari pihak industri. Okey, pihak industri kita akan nilai dari segi poster dan juga video presentation. So tak boleh main-main lah kali ni. Kali ni kita punya projek dinilai oleh orang industri. Bukan kaleng-kaleng orang kata. Okay. So kalau kita rasa kita punya projek itu memang bagus, so the important part lagi satu adalah you punya video presentation. Okay, maksudnya saya nak cakap sesetengah itu projek dia bagus. Okay, research dia bagus. Tapi dia kurang dari segi video presentation dan juga mungkin lack of input in the poster something. So maksudnya dari segi itu boleh mengurangkan markah-markah lah. So kalau kita tahu sayangnya kalau kita punya projek itu memang bagus, ada output yang bagus tapi tidak pamerkan, ditunjukkan dengan baik. Okay, so semua dah lalu FYP1 kan, so dah tahu dah kot, dah ada komen dari segi oleh panel penilai, so bolehlah kot insyaAllah. So semua akan excellent untuk FYP2. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah, semangat itu yang kita mahu. Okay, technical paper, dia ada template dia. Okay, nanti saya akan kongsikan template dan mungkin ada yang SB dia kongsikan dah pun mungkin ada. Okay, so apa yang pelajar perlu buat adalah ikut je template yang dia bagi ni dan juga format yang kita dah tetapkan. Contoh mungkin kat sini ada font dia berapa, ini size-nya berapa, cara tulisnya. Kira just ikut je format yang telah ditetapkan dalam template. Okay. Kemudian plagiarism ataupun kita kena check kita punya turn it in. Turn it in kita kena less than 30%. Okay. So plagiarism ini sangat penting sebenarnya. Sebab apa? Nak make sure yang kita punya hasil itu adalah asli, genuine dan juga kita tak ada tiru mana-mana. So kalau kita punya lebih daripada 30 tu maksudnya macam banyaknya kita copy orang punya macam itulah. Okay, so kena make sure kita punya result kena in check ni adalah less than 30%. Okay, so kalau dapat masih dapat ini pun nanti kita akan kongsikan cara nak check kena in semuanya. So kalau kita dapat lebih besar daripada 30, so kita kena recheck lah dekat part mana sebenarnya. Sebab dia akan highlight nanti. Dia akan highlight which part yang dia detect sebagai plagiat. Maksudnya which part yang dia detect sebagai ini adalah sources daripada orang lain. Okay. So kita kena ubahlah dari segi tu. Contoh ni dah check, okay 22%. 22% ni lepaslah untuk dia submit kepada dalam sistem. Ya, inilah dia MARI tu. Okay. Satu multidiscipline applied research and innovation. Boleh search dekat dalam Google type je. MARI J-Shirt mesti akan keluar web page ni. Okay. So deadline week ke-14 iaitu 23 hari bulan 6 2022. Okay. Nak hantar lebih awal tak ada masalah. Tapi ini adalah tarikh akhir hantar dalam sistem. Okay. Ini adalah flow dia. Okay, nanti full report dengan logbook. Okay, logbook ni dah tak hantar lalu soft copy kan, lalu hard copy lah. Okay. So nanti Q&A session sama juga online dan juga nanti kita akan ada satu lagi iaitu
festival. So festival tu yang akan announce the best research. Macam tu lah. Mungkin akan ada gold, silver, bronze or best of the best ke. Okay. Ini adalah publish lah nanti you punya paper. InsyaAllah you submit this year 2022. So by 2023 dah boleh dah. Dah boleh check dalam Mari punya web ni. Dah ada dah paper-paper yang you guys submit ke dalam Mari tahun ni. Publish next year. InsyaAllah. Okay. So dari segi hasil kerja FYP pula tadi dah buat kan, dah buat poster, dah buat video presentation. So yang mana ada produk ataupun ada research base yang dirasa boleh diketengahkan, boleh masuk bertanding, boleh masuk bertanding. Okey, boleh masuk bertanding. Contohnya ada juice, ada rice, ada apa lagi nama yang kat atas tu. Saya lupa lah. FPK punya. Ni contoh Dr. Hidai. Ni contoh Dr. Azim punya. Ni Puan Madiha. Sebenarnya banyak lagi lecturer lain ni. Tapi ni saya tak update pula. Okay. So bolehlah hasil FYP you guys juga boleh masuk bertanding. Okay. Sebab dah buat dah kan poster, dah buat video, dah buat, tinggal submit sahaja. Okay, dan mungkin just tambah logo depends kepada pertandingan. Okay, contohnya masuk rice, nanti ubahlah sikit dekat poster tu untuk rice. Okay, itu sahaja untuk taklimat FYP. So ada apa-apa nak tanya tak? Syari cakap tak ada, Wan. Saya cakap tak ada. Yang lain Itulah. Sekarang ni dah tak ada dah peruntukan. Kalau dulu-dulu, zaman dulu-dulu tu ada untuk projek boleh ada allocation lah, dia ada allocation. Tapi untuk sekarang memang dah tak ada dah. Sepenuhnya pada pelajar ataupun mungkin boleh nego lah dengan SB masing-masing. Kalau macam SB boleh contribute sikit ataupun SB beli sikit ke, ataupun pelajar memang sepenuhnya ke, tapi memang dah tak ada allocation yang kita boleh claim untuk FYP sekarang ni. Itulah. Itulah saya pun tak boleh nak cakap apa kalau bab-bab ni, tapi itulah yang kita boleh buat adalah biasanya di awal tahun kita ada macam survey lah pada lecturer untuk bahan-bahan yang nak dibeli semua tu. Mungkin ada setengah lecturer dia dah senaraikan siap-siap. Dia dah termasuk dalam pembelian barang-barang. Kalau yang sebelum ni lah, kalau yang terkini saya pun tak pastilah, maksudnya dekat dalam lab ada ke tak ada barang tu. Contohnya kan, kalau macam untuk konkret, untuk lab konkret, memang kebanyakannya kita dah beli siap-siap untuk FYP. Maksudnya PMP dan juga FYP boleh guna sekali lah. Dan juga kalau untuk environment pun ada certain chemical yang memang beli tu untuk FYP. Tapi kalau tak ada tu memang student kena keluar sendirilah. Mahal ke nak beli? Siapa tanya tadi? Iman boleh tontong. Lepas tu try lah tanya SB. Kod lah SB ada grant ke, SB ada apa-apa ke yang dia nak boleh ke. Tapi kalau tak mahal sangat, bolehlah you guys tontong dalam group member tu kan.
Okay, lain? Ada soalan lain? Author saya tak buat lagi kan? Saya tak masuk lagi kan? Nanti saya akan masuk sekejap lagi lah. Saya akan buat group author. Lepas tu saya akan kongsikan sekali template untuk mari. Dia dah kot kan? Template untuk mari lah kan? Dan juga ni lah hari ni punya slide. Saya akan kongsikan sekali. Okay, ada lagi tak nak tanya? Doktor, nak Ha. tanya yang logbook punya template tu Ha. guna sen lepas ni ataupun ada sambung yang sen lepas ataupun ada Kalau template lagi? kalau ikut sebab dia sebab macam ni. Sebenarnya memang kita nak buat juga pada soft copy, tapi disebabkan ada sejumlah buku lagi, logbook, hard copy lah. Okay, yang dah di print tapi belum digunakan. So nak tak nak by this semester kita try habiskan stok yang sedia ada tu. So di semester kita guna hard copy. So sementara nak dapat hard copy tu gunalah soft copy tu, tulislah dulu chapter 1 pula. Minggu 1, minggu 2 dengan minggu 3 mungkin. Minggu 3 mungkin dah dapat lah yang hard copy punya logbook. Okay, boleh? Ni. Boleh. So minggu ni dah boleh tulis lah kan kat dalam kita punya soft copy tu. Right, yang lain? Tu semua dah siap dah? Ada ke grup yang dah siap dah? Dah siap dapat result dah? Dia dah buat selepas? Belum. Okey, lagi satu berkenaan dengan lab. So saya tak pasti, mungkin ada yang dah tahu ataupun yang belum tahu. So bila kita nak masuk lab, kita kena isi borang sebenarnya. Okey. Ni saya bagi tahu untuk makluman lah. Okey, isi borang, ada borang dia. Dah tahu belum? Ada yang tak tahu lagi? Saya tahu. Okey. So kena isi borang, borang permohonan untuk masuk lab lah. Okey. Borang tu detail jugalah. Dia akan tanya bila nak masuk lab, maksudnya nyatakan tarikh lah, tarikh nak masuk lab, lepas tu bahan-bahan yang kita nak guna, peralatan yang kita nak guna dekat lab tu, dan juga hari, tarikh kita nak masuk lab. Okay, so saya cadangkan semua yang buat lab perlu ada perancangan yang teliti lah. Okay, sebab kita akan lalu bulan puasa, kita akan lalu minggu raya. Okay, so perancangan lab tu sangat-sangat penting lah. Sebab apa? Nak masuk lab, tak silap saya kena submit borang itu 3 hari terlebih awal. Okay, 3 hari terlebih awal. Tapi kalau lebih awal lagi baguslah sebenarnya. Supaya anything, maksudnya at least kalau JA kata that week dia tak ada ke, dia kena khusus ke apa ke, at least you tahu lebih awal lah. Okay. So borang kena isi dan juga disokong oleh SB. Okay. Dan submit kepada JA. Itu sekadar info daripada saya lah, sekadar makluman je lah. So nanti kemudian lepas tu barulah ada lulus, dah JA kata lulus, barulah boleh masuk lab. Dia dah tak boleh dah, jangan kata esok nak masuk lab, hari ni submit, memang tak boleh lah. Okay, so kena plan betul-betul lah you punya perancangan bagi FYP dia. Right, lain? Ada lagi tak? Klik. Insyirah ada nak tanya? Semua dah jelas, dah clear? Okay, dah jelas So semua kena submit minggu ke berapa? Okay, minggu ke-14.
So minggu ke-15 kita akan ada apa? Q&A kot. Q&A. Yes, Q&A. Q&A. So kita punya planning by study week dah tak ada dah FYP. Okay. So tapi habis je final kita akan ada festival. Okay, festival tu lah nak celebrate you punya hasil kerja. Okay, yang dah dinilai oleh panel industri. Tengoklah nanti okay, siapa yang berjaya dapat gold. Okay, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Right? Ada lagi tak? Berapa orang ni total ni? 181. Saya kongsikan link kehadiran. Sekejap ni. Okay, nampak tak? Afiq Aziman nak tanya apa? Afiq. Afiq. Dia angkat tangannya. Mana dia? Afiq Aziman ada tadi angkat tangannya. Ke tak ada? Ke terangkat tangan? So mostly ni semua dah dekat college ke dah masih ada kat rumah ramai lagi? Kat rumah. Kat college. Alright, okay. So dah nampak saya ada share link tu untuk kehadiran. Dah. Boleh isi kehadiran hari ini. So kalau dah tak ada apa-apa, saya rasa saya tak nak lama-lama kot. Sebab kita pun dah almost 1 hour lah ni kat sini. Tadi nak dekat 2.20, 2.30. Okay. Last saya tanya. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Okay, tak ada. Okay. So next week sama juga ada FIP sharing ada melibatkan 2 panel jemputan. Okay. So kalau boleh luangkan masa, certificate akan dapat pada yang hadir. Saya mengharapkan kehadiran full lah juga macam hari ini. Alright. Okay, itu saja. So kita tutup majlis kita dan tasbih Sufara dan kita surah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat petang. Thank you, Doktor. Thank you, Madam. Bon, terima kasih Bon. Sama. Terima kasih Doktor. Thank you, madam. Terima kasih Doktor. Right. Thank you, madam.